Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara Sulaiman Hassan? Assalamualaikum bang. Somban cuaca cantik. Saya Ibrahim. Waalaikumsalam. Rubidin. Farid Hafiz. Terima kasihlah dah baca buku tu ya. Salam perjuangan. Terima kasih saudara Diksi. Alon Yahya, Edi Awang Trasher. Silakan menghadap. Tak ada masalah. Kita berbicara malam ni. Salam Datuk Endau, cuaca baik. Alhamdulillah. Muhammad Ali Arifin, Raja Kamal Raja Bahrain, Elias Adnan Khalil, Haji Wan Ismail, Waalaikumsalam, Nazil Hashim. Buku baru baca lebih kurang 54, dah 56. Nazil, 56 pantun. Saya ingat lagi dalam 4-5 hari lagi tu, bolehlah kita ulas buku yang kiriman saudara Nazil Hashim ya. Amirah Hanim, Nazir Bazin, Nilawati Baka, Basri Baco, Sang Arjuna Tapa, Alon Yahya, Azwan Ali, Farizal, Cik Murid dan Hamidah Maksum, Saudara Mahmud. Saudara Azizul Abdul Hamid, apa khabar Zul? Mohon semua rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama, begitu juga Sabah dan Sarawak. Kita share malam ini ada 4-5 perkara yang ingin saya nyatakan ya. Sekali lagi saya ingin jelaskan bahawa ini adalah ruangan kita mencari pencerahan tentang politik, tentang suasana semasa, laporan, liputan apa yang berlaku di negara kita. Baik, sebagai permulaan seperti biasa saya harus menyatakan laporan. Saudara Fuad, apa khabar Fuad? Saya tengah tunggu nasi kandar, tak sampai lagi Saudara Fuad. Newcastle line clear mi, alhamdulillah. Aizal Abdul Aziz, Azizul Abdul Hamid, Asrimat. Yang mana tak sempat saya sebut satu persatu, saya mohon maaf sebab malam nanti pasti akan saya baca. Kalau ada sesuai, saya akan kemukakan perkara itu besoknya ya. Jangan marah pada saya. Aizul Abdul Hamid, ya tolong share. Saya mengharapkan lain tak ada yang saya perlukan. Waalaikumsalam, Saudara Abdul Hamid. Ya, saya cuma perlukan share saja. Bukan saham kewangan, share tekan di hidung jari saja. Segala-galanya di hujung jari saudara. Terima kasih yang mana share agar supaya teman-teman yang lain dapat bersama memahami keadaan negara kita. Hari ini sebanyak 799 kes baharu yang muncul ataupun yang menjangkiti warga bangsa kita. Daripada 799 itu terdapat 3 lagi kematian. Tak tahulah, kita berdoa agar suasana ini segeralah terhenti. Dan Sabah naik balik kepada 466 kes, menjadikan keseluruhannya Sabah sejumlah 14,519 kes jangkitan. Labuan 65 juga tambahan menjadi 457. Di Sarawak juga bertambah 16 kes, ada 872. Tambahan itu adalah semalam mungkin sedikit, hari ini naik lagi ya. Di Perak ada 10 kes meningkat, jadi 505 kes jangkitan. Di Selangor ni masih lagi dalam keadaan yang sebegitu, 150 tambahan kes baru, menjadikan yang dijangkiti oleh virus corona 4,645. Di Kuala Lumpur 23, di Putrajaya ada 1, jumlahnya 143. Negeri Sembilan 23, turun sedikit tapi 1,582. Dan Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Perlis, Kelantan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 negeri dapat dikurangkan ataupun sifar wabak virus corona. Alhamdulillah, bersama-sama kita menjaga keselamatan kita dan kebersihan kita, keluarga kita. Kerana dunia masih lagi berterusan. Hari ini sudah 44,708,172 warga dunia yang dijangkiti keseluruhannya dengan wabak virus corona. Saudara Zainuddin
Zam, dah malam ni live baru nampak penuh bergaya. Semoga Datuk terus sihat walafiat, insyaAllah, alhamdulillah. Dan jumlah kematian seluruh dunia yang terkumpul adalah 1,177,077 orang. Di Amerika, sibuk lagi 2 hari lagi pemilihan presidennya. Peningkatan begitu mendadak. Hari ini sudah 8,897,402 orang warganya yang dijangkiti oleh wabak virus corona, ya Prof. Dengan kematian sejumlah 228,143. Terima kasih saudara Izzy Zudin, Salmiah Ahmad, Mauzilah Muhyiddin. Begitulah keadaannya. Kembali kita kepada sabda junjungan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku, ini janji Rasulullah, setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Maka para sahabat bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Jawab baginda, siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan siapa yang mendurhakaiku, dialah orang yang enggan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-6737. Status hadis ini adalah hadis sahih. Jadi pengajarannya setiap umat Muhammad dijamin akan masuk ke syurga dengan syarat mereka mentaati dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Taat dan patuh itu antaranya dengan mentauhidkan Allah SWT serta istiqamah dalam melaksanakan syariat Allah, seperti menunaikan solat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berbakti kepada kedua ibu bapa, menjaga dari perkara haram seperti perbuatan zina, minum yang memabukkan serta perkara haram yang lain. Oleh itu, marilah kita sempena bulan Maulud Rasul ini kita menjadi orang yang akan masuk syurga, bukan orang yang enggan memasuki syurga. Apalah hal anak saya tu berduntam di kiri kanan tu. Gamaknya dia tengok nasi kandar dah sampai tu. Jadi kita ingatlah negara berahmah, ummah sejahtera. Baik. Kita mulakan juga dengan sajak. Ini sajak ataupun puisi kiriman yang saya dapat masuk sebentar tadi daripada laman web saya, iaitu coretan Datuk Sayuti Mukhtar. Tajuk coretan beliau adalah Selusuri Laluan Mudah Asas Munasabah. Elok kita hayati satu persatu. Saya cuba untuk mendeklamasikan atau membacakan coretan hati Datuk Sayuti Mukhtar. Katanya, tidak salah berpatah mudik. Tidak salah berpatah mudik, mengatur langkah, memilih jalan laluan berkesan lebih terarah. Berpaksi kestabilan asasnya mudah, muafakat sederhana. Liputan menyeluruh, adil saksama, hidup pun indah. Lama sangat rakyat menanti, saban hari mencari pasti. Namun musim belum berubah, cahaya malap tidak menyedari. Malangnya bertelagah sama sendiri, tersasar jauh impian pengundi. Lalu maulah ditanya, sampai bilakah kita harus begini? Berterus teranglah kepada diri, ukur upaya, betulkah kita berdaya? Jadilah pemimpin sandaran rakyat, bukan sekadar merebut kuasa. Pertaruhan negara hanya kepada siapa yang tahu kaedah memahami cara. Bukan retorik bermain kata, namun pentingkanlah survival bangsa, kemakmuran negara. Buatlah perkiraan berdasarkan kenyataan, jangan hanyut dikejar perasaan. Buangkan mimpi, jika diri dalam parti sendiri pun bukan pilihan. Dan mana mungkin tiang yang sedikit menampung rumah megah mengawan. Rumuslah penyelesaian berdasar munasabah bijak pertimbangan. Titah diraja, amanat keramat. Mahukan negara kekal makmur segar. Cukuplah cabaran melanda negara. COVID-19 masih menular. Dan jangan permainkan kenyataan istana. Mentafsir liar lalu ditular. Biarlah beradab. Junjung perlembagaan.
junjung daulat perlembagaan persekutuan tetap dicagar. Begitulah isi hati Saudara Datuk Saidin Mokhtar yang begitu jelas menyatakan kehendak dan hasrat hati warga bangsa kita, ya. Jangan lupa, selepas kita baca sajak, kita masuk bab iklan. Jangan marah. Dalam keadaan sekarang ni, berniagalah saudara. Kalau saudara ada bahan-bahan untuk disiarkan, untuk diwar-warkan, saya bersedia. Tak ada masalah. Saya masih lagi, hari ni tak dapatlah rasa. Sebab hari ni menantu saya, dia banyak order, dia buat untuk teman-teman yang nak rasa, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Yang saya katakan, makan dengan lemang, makan dengan ketupat, ataupun nasi panas-panas. Ya. Kalau mau merasai nikmatnya dendeng manis Siti Farehah, hubungi 017 711 4300. Dendeng satu, Mari Hashim, silakan. Sila order. 017 711 4300. Nanti saya buat launching. Ting 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 ting, macam aiskrim. Dan saya pun teng 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 teng. Jangan lupa buku. Ini buku ni sedap ni, Rahsia yang Terpendam. Ini rahsia yang terpendam. Kalau saya nak tahu tentang kehidupan, tentang latar politik yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah, sila boleh dapatkan bersama dengan yang ini memanglah very rare dan tidak akan saudara dapat di mana-mana. Sebab itu buku ini saya simpan, dan saudara mahu kita boleh bagi, iaitu Zahir Mat. Frozen ke bos? Dia tak frozen, dia boleh makan terus. Ada tak tahulah, saya tengok dia kirim tu dalam masa 3-4 hari dendeng tu boleh makan lah. Dan buku ini rahsia. Ini itu diary dari penjara. Ini bukan saya buat, catatan diary daripada almarhum Datuk Harun Idris. Jika saudara membacanya, kadang-kadang saya menatap satu persatu, kadang sedih juga rasanya. Saudara Muhammad Azmi Mak Ali, sedap dendeng manis makan dengan roti burger. Terpulanglah pada saudara mengikut kesesuaian saudara. Saudara, petang tadi saya bersiaran. Kalau saudara berkesempatan, ada orang tanya kenapa awal saya bersiaran. Sebab malam saya bersama dengan saudara secara live satu sama satu. Tapi bila siang tu, kalau ada kesempatan selepas solat Jumaat tadi di Putra World Trade Center, saya berkesempatan bertemu dengan peguam muda, iaitu peguam bukan peguam muda pun, dah sesama botak dengan saya pun dah, iaitu Datuk Kamarudin Ahmad. Bersama dengan beliau adalah saudara Nazli Tan Sri Aziz Yop. Dua ni, Nazli adalah tokoh NGO. Orangnya begitu berani, orangnya begitu hebat perjuangannya, dan banyak yang saya berbual dengan beliau, tidak lain tidak bukan melainkan adalah mencakupi aspek perjuangan dan aspek perundangan. Jadi kadang-kadang bila saya buat live siang tu, tentulah ada sebabnya. Saudara Razi Ani, Melayu, bangsa Melayu bangkitlah, jangan berpecah belah, betul. Saudara Bajak Zulkarnain, ya. Dan malam tadi Majlis Tinggi UMNO bersidang daripada jam 9 malam sampai pukul 12 tengah malam. Sepatutnya Majlis Tinggi UMNO dia bersidang sebulan sekali, tapi kerana ada perkara-perkara penting, maka terpaksa dipanggil semua ahli-ahli anggota Majlis Tinggi UMNO untuk mengadakan mesyuarat, dan mereka berbahas kiri dan kanan, berbincang depan belakang, atas bawah, sampailah pukul 12 malam. Begitulah, ya, pimpinan UMNO yang mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi. Dan ternyata terbukti keputusannya, UMNO tidak berminat dengan jawatan seperti yang dikutuk dan dicerca. Kononnya UMNO ini gila jawatan dan mengejar kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya dah bagi tahu 3-4 malam dulu, UMNO tidak pelahap. Pimpinan UMNO tidak pelahap untuk mendapatkan jawatan itu dan ini, kerana kita sedar kerajaan hari ini kita cuma sokong. Kita cuma sokong kerana inilah kerajaan yang dimenangi waktu pilihan raya yang ke-14, yang 2018. Jadi keputusan rakyat ini kita menghormati. UMNO sentiasa menyantuni keputusan rakyat.
Kita tidak mahu nak kata masuk kerajaan tebuk pintu depan, tebuk pintu belakang, tebuk atap dan sebagainya. Cuma kita sokong saja supaya jangan kerajaan itu runtuh. Kalau kerajaan itu runtuh, bagaimana dengan rakyat? Baru sangat saja pilihan raya 22 bulan, takkan nak adakan pilihan raya lagi. Itulah keputusan yang diambil oleh Majlis Tinggi UMNO. Tapi orang mengatakan bahawa orang UMNO ni gilakan jawatan. Tak ada. Sebagaimana saya nyatakan, sewaktu Datuk Seri Zahid Hamidi mengutarakan nama Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, tidak ada sebarang perjanjian. There is no written agreement. Tak ada perjanjian antara Presiden UMNO dengan Tan Sri Muhyiddin. Tak ada. Cuma kita bersama dengan pimpinan PAS yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hadi bersetuju untuk mereka mengekalkan kerajaan itu. Dan kita sokong dari belakang. Kerana tidak lain dan tidak bukan adalah kerana rakyat. Cuma kita meletakkan syarat, kita tak maulah parti sedia tu. Parti yang ternyata resis. Parti yang dendamnya pada warga bangsa Melayu. UMNO adalah sebuah parti perjuangan. Kalaulah benda yang mencoratkan sesuatu yang dilihat seolah-olah mau memperlekehkan bangsa Melayu, UMNO akan fight. Jadi tuntutan UMNO tak mau DP. Itu saja. Tan Sri Muhyiddin terus kalah. Dia nak lantik siapa sebagai menteri, lantiklah. Tak ada masalah. Cuma yang kita kecewa, setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Tan Sri Perdana Menteri juga seolah ada dendam yang tersimpan terhadap pimpinan UMNO. Meneruskan legasi apa yang berlaku sewaktu kerajaan Pakatan Harapan. Ini masalahnya. Ya, Saudara Roslan Saad, you can say what I want to say. Cuma saya minta satu sajalah. Tolong jangan mencarut dalam ruangan saya sebelum saya carutkan saudara. Saudara mungkin nak marah pada kami, marahlah. Ini ruangan percuma, semua boleh masuk. Tapi janganlah ini bahasa tu. Bahasa menunjukkan bangsa. Saudara keturunan mana? Saudara orang Melayu ke? Atau bangsa keparat? Tak maaflah. Warga netizen, saya kadang-kadang terpanggil bila dia mencarut dalam ruangan saya ni. Nak marah, saya marahlah. Tapi janganlah carut. Kita pun ada maruah juga. Kemudian, sebenarnya saya okey. Apakah terjadi selepas belanjawan 2021 kelak? Ni saya akan ulas satu persatu. Jadi, kita konsisten. Kerana UMNO pinjamkan ahli-ahli parlimennya demi titah Tuanku Agong. Dan tersirat dari kenyataan ini, UMNO mahu parlimen dibubarkan bila COVID-19 reda. Itu kena jelas. Kita bukan nak mengejar jawatan. Kita mahukan kalau dah selesai COVID nanti, kita mahu diadakan pilihan raya umum. That's all. Setakat hari ini kita pinjamkan ahli parlimen kita untuk berkhidmat, memberi khidmat pada rakyat. Sebab itu kenyataan daripada Presiden UMNO melalui kenyataan medianya malam tadi, dia mengatakan UMNO terus kekal fokus dan konsisten dengan kenyataan yang sudah berkali-kali dikeluarkan tentang pentingnya gencatan politik dan rekonsiliasi nasional demi mendepani wabak 19, menjaga kebajikan rakyat, keamanan negara dan kestabilan politik. That's all. Tapi mereka dalam PBM masih lagi mengupah orang itu ini, mengupah RBA itu, mengupah pelacur politik yang masuk dalam orang punya website, maki hamun sana sini. Mereka-mereka ini lain tak ada. Sebab mereka dibayar untuk memaki hamun pejuang-pejuang bangsa. Mereka dibayar untuk memperlekehkan pimpinan UMNO. Sebab mereka tahu, selepas ini kalau Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, bye-bye. Kalash, tutup. Jadi keranda itulah kubur terakhir. Saat Tan Sri Muhyiddin turun daripada anjung kuasa, itulah paku terakhir pada keranda parti PBM. Jangan cakap banyaklah. Jangan nak tunjuk larak-lah. Orang Melayu dah benci, dah meluat. Benci sebenci-bencinya dengan PPBM. Kerana mereka lah, onar mereka lah. Maka kerajaan Barisan Nasional kalah. Mereka menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Mereka membuat onar sama-sama sendiri. Mereka berbalah sama-sama sendiri. Mereka buang pemimpin mereka. Mereka khianati pemimpin mereka. Mereka melompat sana, melompat sini. Lebih teruk daripada berlacak dalam lumpur yang kotor, yang jijik. Kita bagi dia kesempatan jadi Perdana Menteri. Jangan buat onar. Jangan attack kita pula. Tidak pernah langsung mereka berterima kasih.
Ini orang yang tidak reti terima kasih. Malahan mengupah orang untuk masuk dalam web orang lain, memaki hamun dan sebagainya. Tidak ada langsung adab sopan. Memanglah begitu percaturan mereka. Jadi saya nak bagi tahu, ini jelas Datuk Seri Presiden UMNO tidak mahu jawatan. Waktu Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah, terpulanglah pada dia nak lantik siapa pun. Kerana kita telah pun dituduh macam-macam. Datuk Seri Presiden memilih untuk membersihkan dirinya melalui mahkamah. Apa ada masalah? Mungkin mereka takut kerana dah 90 saksi yang dikemukakan oleh pendakwa raya, belum ada kes lagi yang boleh mensabitkan kesalahan itu. Jadi mereka sudah mula menyerang peribadi. Serang sana, serang sini. Kita nak berbaik dengan semua orang. UMNO berbaik dengan semua orang. Semua parti kita baik. Tapi kita tidaklah seperti mereka. Melacurkan kundi yang mereka ada tu, lain tak ada untuk memberi jawatan. Betul lah Megat, parti pembangsat bangsa Melayu. Saya kadang-kadang bila saudara masuk dan mengacah saya ingat, saya khawatir ke, saya bimbang ke? Saya geram. Bukan Malaysia Now tu yang dibayar. Malaysia Now itu adalah syarikat, ini ada portal yang ditaja oleh Semburit. Dan ditaja oleh puak-puak sebab bosnya tu adalah adik kepada Latifah Koya. Itu keadaannya. Jadi kita bersabar dulu. Okey, selagi boleh. Demi rakyat kita tunggu. Kita tunggu 15 PRU 15 nanti. Kamu tahulah langit tinggi rendah. Rakyat tahu. Rakyat tahu di mana kita mau meletakkan keyakinan dan undi kita. Sebab keputusan Majlis Tinggi malam tadi untuk tidak menamakan TPM kerana bukan masanya. Dan kita sedar ini bukan kerajaan UMNO. Ini bukan kerajaan Barisan Nasional. Ini kerajaan Perikatan Nasional. Dan PBM yang menjadi dia punya yang menjadi nakodanya. Dan terpulang pada kamu lah nak lantik siapa pun. Nak lantik Bapak Hantu ke, Bapak Pondan ke, terpulanglah. Jadi, tetapi kenapa diwujudkan tak boleh, Datuk Seri Zahid tak boleh sebab ada kes dan sebagainya. Itu yang semalam saya gelak juga bila Datuk Lokman kata, kepala bapak kamu. Kadang-kadang eloklah tu sekali dia kena sembuh dengan Datuk Lokman. Walaupun beliau tidak menjadi ahli UMNO tapi beliau membela. Jadi Saudara Mat Sani, hidup muafakat nasional. Memang kita mendoakan agar pimpinan PAS dan UMNO tetap kukuh dan ahli-ahli di peringkat akar umbi ini sentiasa berpadu. Jangan kita berpecah, jangan kita benarkan anasir-anasir untuk memecah belahkan kita. Ingat, ini saya ingatkan lagi. Piagam Muafakat Nasional saat ditandatangani oleh Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang, ia bersama-sama dengan tintanya adalah air mata rakyat. Seluruh warga bangsa Melayu menangis, bukan menangis sedih, tapi menangis menzahirkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuhan kata, setiap kali kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi nikmat kamu. Sabar. Sebab itu kita sekarang ini diserang. Sebab mereka tahu dengan adanya Muafakat Nasional, mereka tidak lagi akan berada lebih lama berada di anjung kuasa Seri Perdana. Jadi yang keduanya, jawatan Timbalan Perdana Menteri, tadi pun saya bersembang dengan Peguam Datuk Kamarudin Ahmad, tidak ada gazet. Apa baralnya? Jawatan Timbalan Perdana Menteri tak ada gazet dalam perjawatan. Jawatan yang tak sah. Macam saya nyatakan semalam, ia diwujudkan zaman Tengku Abdul Rahman, waktu Tengku Abdul Rahman mengambil cuti pada pilihan raya 1949. Dan jawatan Perdana Menteri dipangku oleh almarhum Tun Razak. Selepas itu, bila lepas pilihan raya, Perikatan menang, maka Tengku Abdul Rahman mengambil alih balik jawatan Perdana Menteri. Sebagai mengenang jasa, maka dilantiklah Tun Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itu Perikatan mempunyai majoriti yang besar, singular parti, dan selama 60 tahun lamanya UMNO Barisan Nasional adalah parti peneraju. Jadi wajarlah dilantik seorang Timbalan Perdana Menteri. Jika berlaku sesuatu kepada Perdana Menteri, maka timbalan inilah akan dilantik, selalunya Timbalan Presiden kepada parti itu. Tapi sekarang nak lantik buat apa? Sebab parti yang menerajui adalah parti PBM. Kamu lantiklah siapa yang kamu nak. Kalau kamu kata kamu hebat sangat,
Kononnya ada ahli berjuta kononnya. Kononnya ada jentera dan sebagainya. Lantiklah sesiapa pun. Kita tak ambil tahu, kita ambil kisah. Dan yang paling penting, berapa hari lagi? Tentulah Majlis Tinggi juga membincangkan. Sebab Datuk Seri Presiden mengatakan kita tak tahan. Kalau ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyokong usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, kita tak tahan. Kalau itu berlaku tak usah banyak, 3 orang aja. Hanya 3 orang ahli Parlimen daripada UMNO Barisan Nasional yang tarik handbrake, tumbanglah Tan Sri Muhyiddin. Jadi buat apa nak berebut-rebut nak lantik orang tu, nak lantik orang ni? Kalau yang gila sangat lagi Timbalan Perdana Menteri, jadilah mungkin H2O ke? Pergilah. Kita tak ada masalah. Jadi TJ, bila Tan Sri Muhyiddin jatuh, maka berkuburlah PBM. Itu betul. Itu betul. Dan saya nak bagi tahu berkali-kali, UMNO bukan parti pengemis. Kita tak minta sebarang jawatan. Apa yang kamu bagi lantiklah. Cuma kita katakan, tahu terima kasih lah. Tahu terima kasih. Tapi kamu nak tunjuk kamu punya sikap, tunjuklah. Persoalan sekarang ni, yang menjadi kerunsingan pimpinan UMNO adalah melihat bahawa ekonomi semakin tenat. Kita memikirkan soal rakyat, perut rakyat. Mereka yang bernama pemimpin, yang menjadi Perdana Menteri, gaji ratusan ribu. Jadi menteri, gaji puluhan ribu. Rakyat, hari ini saja sudah lebih 200 ribu yang kena buang kerja. Yang kena buang kerja ini adalah warga bangsa Melayu. UMNO adalah parti perjuangan orang-orang Melayu. Tentulah kita mengutamakan masalah rakyat kita. Sebab UMNO menyedari ekonomi semakin tenat. Sebab itu berkali-kali Presiden menekankan kepada Tan Sri Perdana Menteri, kita hendak agar moratorium ini diteruskan. Kita mahu supaya sistem moratorium bank ini diteruskan supaya tak adalah rumah-rumah kena lelong, tak adalah ini kenderaan-kenderaan kena tarik, tak adalah orang Melayu lagi yang dimufliskan oleh bank. Itu saja yang kita minta. Itu pun tak boleh nak bagi. Ini yang membuat kita marah. Jadi moratorium itu penting. Bukan kita tak nak bayar itu hutang. Tidak terlintas di hati warga bangsa Melayu untuk tidak membayar cukai, membayar hutang. Sebab kita tahu hutang itu kalau tak bayar bawa mati besok, kena bayar di akhirat nanti. Kita umat Islam. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, apa pun tak ada. Kasilek, pocik. Tak ada duit nak bayar macam mana? Bank dah hantar surat, dah telefon, minta. Jadi kerunsingan, akhirnya rumah tangga berantakan. Suami termenung, kerja tak ada. Anak nak makan. Kereta nak kena tarik, rumah nak kena lelong. Kenapa kerajaan begitu sikapnya? Sentuhan saja, with a stroke of pen. Bagi arahan pada bank. Bank, untuk sampailah kita punya ekonomi selesai, you all monetary berhenti, ambil. Kalau tak cukup nanti, kerajaan garanti saja. Bukannya kerajaan keluar duit beratus-ratus bilion. Tak ada garanti. We guarantee you that you will get back your money. Ini keadaan sebenar-benarnya. Bukan saya makin panas geram. Sebab permulaan saya pula dah dicarut oleh mereka. Jadi sekarang ni kemana rakyat nak dibawa? Kita sedar, UMNO sedar, ekonomi dunia merudum. Terus menjunam. Tak bermaya. Stock market pasaran saham adalah petunjuk pada ekonomi. Tak bermaya. Merah papan tu. Hari ni hari Jumaat. Dulu-dulu tu orang kata boleh buat duit lah berjuta. Sekarang ni nak cari duit RM10 pun melalui pasaran saham. Tak ada. Merudum. Dan mereka berebut kuasa. Ini yang membuatkan rakyat bosan. Rakyat semakin bosan tengok perangai ahli-ahli politik. Lain tak ada nak buat kuasa. Aku nak JPM, aku nak JTPM, aku nak begini, aku nak begini. Orang UMNO kena buang. Hei, rakyat ni tak makan ni. Ini perut nak kena isi ni. Kamu berada di anjung kuasa. Nakkan kuasa rakyat dah bagi. Nak kepercayaan rakyat dah bagi. Tunaikanlah. Bukan susah sangat pun. Bukan negara kita ni miskin. Kita bukan muflis. Saya hairan kenapa Perdana Menteri bersikap begitu. Jadi warga bangsa kita diambang kehancuran. Saya percayalah cakap saya berapa banyak rumah tangga akan mengalami perceraian. Suami isteri akan berbalah. Tu lock mata satu. Kemudian kita tengok sektor dagang. Sektor dagang pun kedai-kedai dah
Kalau saya ingatkan itu hari yang saya dapat kiriman video tape di London tu, kedai-kedai ditutup, Oxford Street cuma 8, 10, 20 orang saja. Rupanya bukan sahaja di London, di Kuala Lumpur. Tadi saya pergi solat Jumaat, lepas itu saja nak menyusuri Kota Raya Kuala Lumpur. Lengang. Dada Kota Raya Kuala Lumpur sepi. Sungai mengalir lesu. Kedai-kedai malap. Perusahaan pergi tengok kedai 60% diskaun. Siapa ada duit nak beli? Kesian saya tengok anak-anak gadis yang terpaksa berdiri tunggu pelanggan. Tak ada. Apakah kerajaan tidak sedar benda ni? Sebab itu Perdana Presiden kita Presiden UMNO konsisten. Dia hendak supaya Perdana Menteri kini yang terbaru. Dia hendak pula kalau boleh dia kata Perdana Menteri dapat mempertimbangkan semula kepada cadangan agar pencarum-pencarum kumpulan wang simpanan pekerja ini diberi pilihan untuk mengeluarkan caruman EPF mereka secara one off sebanyak RM10,000. Bukan nak banyak pun. Dapat RM10,000 dapatlah untuk jangkaannya boleh bertahanlah 5-6 bulan lagi. Bukan untuk berbelanja besar. Bukan untuk naik jet pergi ke luar negara. Tidak. Minta supaya EPF dapat mengeluarkan one off sekali keluar sebab daripada dalam akaunnya banyak, bagi RM10,000 saja. Cadangan ini kerana ia dapat memberi sedikit kelegaan kepada ramai pencarum. Warga pekerja yang telah pun diberhentikan kerja. Nak tunggu sampai 50 tahun akan datang. Nak tunggu dah dalam kubur. Maka baru pula adik-beradik dia berebut harta. Ini cadangan. Ini satu langkah yang kita rasakan wajar. Kerana ia akan memberi sedikit kelegaan kepada ramai pencarum yang berada dalam keterdesakan kewangan yang tenat. Kalau saudara jumpa siapa pun dalam perjalanan, pegang, tangkaplah. Cek dalam poket dia. Kalau ada duit dalam poket dia RM200, RM300 tu kira selalu bertuah lah. RM10 pun belum tahu lagi. Ini mengingatkan saya zaman saya selepas zaman pasca kemerdekaan. Saya dibesarkan sekitar tahun 60-an dulu. Dulu kalau ada RM10 tu, jalan Pekan Setiawan, jalan Pekan Lumut tu pecah. Punya hentak kakinya, punya agahnya waktu itu. Sekarang ada RM10, belum tahu masuk kedai mamak boleh dapat makan nasi. Ada RM10, belum pasti boleh dapat makan nasi. Beza sekarang. Jadi dalam keadaan begini, kerajaan kena fikir. Jangan duduk di anjung kuasa seronok-seronok. Kerana kita merasakan bahawa kalau dapat keluar duit EPF ni, bolehlah juga menjadi solusi jangka pendek yang bukan saja melegakan ramai pencarum. Malah ia dapat membantu misi pemulihan ekonomi yang sudah dirangka pihak kerajaan melalui peningkatan perbelanjaan kepenggunaan. Tidak kerajaan nak dapat income mana? Duit beku dalam EPF ataupun dah kena sakau? Kadang-kadang saya terfikir juga, maknanya kena sakau agaknya. Ya, kalau dikeluarkan duit itu, mereka dapat berbelanja. Bila mereka berbelanja, ada pusingan wang itu. Bila wang itu berpusing, adalah si cukai itu dapat dikutip oleh kerajaan. Pendapatan kerajaan hasilnya daripada cukai. Kerajaan tak berniaga. Cukai-cukai yang dikumpul. Itu hari siapa hantar kat saya, Tok, jangan lupa minta supaya harga rokok dikurangkan. Harga rokok boleh dikurangkan dengan syarat kerajaan menurunkan cukai. Harga rokok kosnya RM5, dijual RM17. Artinya cukainya lebih daripada RM12. Itu keadaan sebenarnya. Jadi cukai dikurangkan sedikit untuk barang-barang keperluan. Dan keluarkanlah duit daripada EPF tu. Yang saya hairan, kenapa Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, dia boleh mengingatkan pencarum akan berdepan masalah besar pada masa akan datang jika kerajaan membenarkan wang daripada akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja dikeluarkan. Masalah apa? What is the problem, Mr. Prime Minister? Apa masalahnya? Kalau semua orang keluar duit, yang ada masalah mungkin EPF dalam tabungan dia berkurangan. Tetapi tiap-tiap orang yang bekerja lebih daripada 10 tahun, tentulah simpanannya lebih daripada RM10,000. Ada RM20,000, ada RM1,000, ada RM1,000,000, ada RM500,000. Bagi dia keluar RM10,000 sahaja untuk survive. To survive dalam hidup. Dapatlah waktu titik embun itu bagi seorang yang dahaga di tengah padang pasir adalah merupakan sebahagian daripada nyawa. Setitis embun
di tengah padang pasir begitu bermakna bagi seorang yang musafir di tengah Sahara. Begitu juga rakyat sekarang. Rakyat tengah sengsara, keluarkan duit EPF. Apa ada masalahnya? Dia kata, kalau dia keluar duit itu, saya nak beritahu sukar untuk kita menimbangkan perkara berkenaan. Tak nak timbang langsung. What type of government you are? Geram betul aku. Ini kerajaan nak sakau EPF bukan maknanya. Nak main, bukan kerajaan. Dah tak ada duit sangat ke? Sebab itu saya tengok ada catatan sama saya. Hello Mr. Prime Minister. Kumpulan wang simpanan pekerja, rakyat pun kau susah nak bagi. Bukan nak minta duit kerajaan. We are not asking the money from the government, Mr. President, Mr. Prime Minister. Kita bukan minta duit daripada kerajaan. Kita nak duit kita yang dalam tabungan. Duit daripada gaji kita yang dipotong, yang dicarumkan juga oleh syarikat. Itu kita punya. Kita tak mau fikir soal interest. Kita tak fikirlah soal bunga apa semua. Bukan banyak, 10,000 saja. Sebab itu, tulisan itu, hello Mr. Prime Minister. Kami bukan nak joli. Kami bukan nak bail out mana-mana company. Kami bukan nak habiskan semua duit kami. Kami cuma nak guna sedikit duit kami bagi meringankan beban kami. Dan beban kerajaan juga. Kenapa susah sangat nak bagi? Lah kali itu, abah kau bukan abah kami. Ini duit EPF, duit kita. Yang kau nak tahan apa hal? Tabung cap gajah ke, tabung ayam ke dekat rumah tu, saya punya. Suka mak bapak saya lah, saya nak pecah ke, saya nak ambil dari bawah ke. Yang kamu nak tahan apa hal? Yang memeranjatkan saya gini, waktu dia berada di MUA. Apa dia kata? Ini lagi satu hal lagi. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memberi permit kerja sementara kepada pekerja asing tanpa izin yang berada di negara ini bagi mengatasi masalah kekurangan pekerja asing dalam industri kelapa sawit dan getah. Halo! Rakyat dah 90,000 yang kena buang kerja. Yang kau nak jaga sangat orang penegak asing, apa hal? Halau lah dia orang balik. Ini masalah dia sekarang ni. Okay, kamu tak ada permit, tangkap, bye-bye, jalan. Tak ada keperluan sekarang. Sebab ya ada kekosongan. Jangan kata orang Melayu malas. Berapa ramai warga yang keluar daripada pusat pengajian tinggi, yang bergelar sebagai insinyur, yang bergelar sebagai accountant, yang bergelar sebagai arkitek, yang masih bekerja lagi para doktor. Yang lain tu bawa Grab. Sanggup bawa Grab. Kalau bawa Grab ni pemandu, supir. Bahasa pasar dulu supir. Supir, aku mau pergi ke Coket. Bawa, baik tuan. Yang membawa, memandu itu graduan. Begitulah susahnya kita nak dapat cari pendapatan sekarang. Dan kamu nak tambah lagi. Beliau berkata pertimbangan ini untuk tempoh bekerja setahun atau 2 tahun saja. Katanya dalam sesi sembang santai bersama masyarakat Cina dan pertubuhan bukan kerajaan di Paguh. Hello, Mr. Prime Minister, what are you trying to do? Dia kata kita beri dia lesen atau permit kerja sementara. Macam bagi pengampunan lah katanya. Kita gunakan istilah pemutihan. Dulu kamu dah buat pemutihan. Tan Sri Muhyiddin dulu, beliau adalah sebagai pengerusi tenaga kerja. Waktu itu ada pemutihan. Kabarnya ada syarikat yang mendapat permit, lesen untuk menguruskan mereka ini. Untungnya ratusan juta. Tak silap saya dengan saya lihat adalah saya dapat. Benda itu sebenarnya under OSA. Saya tak boleh dedahkan. Katanya syarikat yang dapat itu memperoleh keuntungan tidak kurang daripada 900 juta. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin adalah sebagai pengurusinya. Dan syarikat yang dapat itu ada hubungan kroni. Nak buat lagi? Di saat rakyat tengah susah ni. Kau nak putihkan lagi mat Bangla, mat India, mat Pakistan ni. Untuk apa? Oh, alasannya kerana sektor perladangan, sektor kelapa sawit. Anak-anak yang keluar daripada universiti dah balik ke kampung, kawasan Felda. Dia orang sanggup
What you have to do now, pastikan harga kelapa sawit ini masih berada di paras yang baik. Itu duty kamu. Soal nak cari pekerja ada. Tak perlu nak ambil pekerja-pekerja asing ni diberi lesen. Inilah jadi orang kata, kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati tak makan. What are you trying to do, Mr. Prime Minister? Ni marah betul saya ni. Dan saya sengok Tan Sri Muhyiddin berkata langkah itu akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Nasarah. Nak jaga kebun getah, nak menori getah, nak jaga pekebun kelapa sawit, Datuk Samsul Nasarah. Apa dia kena mengena ni? Bengong apa ni? Datuk Samsul Nasarah dia jaga sumber, bukan sumber asli bahan komuniti. Dia jaga tenaga nasional, dia jaga bahan air, dia jaga alam, dia jaga hidupan liar. Tiba-tiba dia pula nak berunding bersama-sama, pengusikan bersama dengan Hamzah. Apakah kerana Datuk Samsul Nasarah dah kena cucuk hidung? Maka kontrak ini nak bagi juga pada syarikat yang sama. Ini kroni nak ambil kesempatan lah ni. Di saat rakyat susah. Jadi inilah keadaannya. Saya berasakan kita jangan lupa waktu masa musim pemutihan warga asing dulu. Tan Sri sebagai pengusinya. Saya rasa syarikat apa? Naik bis, dikubis, apa gitu. Nah, dalam keadaan begini, kita merasakan kerajaan perlu prihatin. Prihatinlah. Yang penting sebab itu saya katakan, bila kita bercerita soal politik, perut rakyat. Syam Kuala, setuju potong gaji Pak Menteri. Kalau saya bukan potong gaji, potong kepala Pak Menteri pun kalau begitu. Geram betul lah saya. Kalau ni nak permit, kos permit berapa? Kalau yang ada kat Malaysia ni adalah 1 juta dilakukan pemutihan. Kalau satu orang 1,000, berapa banyak? Bukanlah katanya sektor perandangan. Waktu Tan Sri menjadi pengusi dulu, sektor saya marah bukan pasal apa. Waktu itu kelulusan diberi pada syarikat itu, tapi yang kena, yang bala, getah, yang teruk kena maki hamun Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana kebetulan beliau berada sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu. Mana ada fair. Syarikat yang untuk orang lain. Jadi malah saya cakap benda tu lagi. Malam besok kita bercakap kita ni. Tapi sekarang ni ada pula satu lagi ceritanya. Ada persoalan yang masuk ke dalam saya punya website. Satu hal lagi, hal ni proceed to clean. Dia kata, benarkah ini keputusan yang dibuat oleh mesyuarat yang dianggotai oleh PBM di Blok B Solaris, Duta Mas semalam? Andai ini yang berlaku, ini adalah gerakan seperti mana yang berlaku di Bangkok. Ini bahaya ni. Gerakan ini bertujuan menjatuhkan institusi diraja. Gerakan meminta supaya lawyer itu mengambil tindakan undang-undang terhadap Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong. Ini bahaya ni. Ini bahaya. Mereka mahu membawa menyeret pula Agong. Kenapa? Kecewa sebab Agong tak nak mengisytiharkan darurat. Mereka nak gunakan darurat ini kerana ada agenda tertentu. Ini masalah ni sebenarnya. Hancur negara kita ni. Sebab itu, Peguam Syed Iskandar Syed Jaafar ni, dia memfailkan undang-undang berhubung keputusan Pertuan Agong. Apa masalahnya? Saya baca juga, dia kata, Ahad Lagu Agong memutuskan untuk tidak memberi berkenan cadangan Muhyiddin dengan menyifatkan tiada keperluan untuk perkara itu selain menambah Kerajaan Perikatan Nasional sekarang menangani pandemik COVID-19 dengan berkesan. Syed meminta mahkamah untuk antara lain menentukan sama ada Agong punya budi bicara sepenuhnya untuk tidak mengisytiharkan darurat walaupun Perdana Menteri menasihatinya. Dia mencabar. Dia boleh kata bahawa apakah Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong ada merit, ada dekri untuk menolak cadangan mengadakan darurat. Ini sama juga permintaan Rais Yatim semalam. Ini tujuan tak ada lain. Sebab saya baca, bila dia kata artikel 40, saya buka sebentar tadi, artikel 40 perlembagaan. Apa perlembagaan kata? Artikel 40 begitu jelas. Dia kata, artikel 40,
Yang di Puan Agong hendaklah bertindak. Okey. Apa dia kata, artikel 40, dia kata perkara 2, Yang Tuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan tugas-tugas yang berikut. Itu kuasa agung. Jangan baca perkara 1A. Perkara 1A betul bahawa Tuan Agong hendaklah bertindak setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Itu satu bab. Tapi ada kunci di bawah itu, yang di Pertuan Agong perkara 2 boleh bertindak menurut budi bicaranya. Apa bangang punya lawyer ni? Kemudian kita apa ni? Artikel 150 perlembagaan. 150. Kita buka juga perlembagaan. Jangan kita ingat rakyat ni saya geram sebenarnya. Artikel 150 perlembagaan. Perlembagaan Penyiaran Darurat. Kuasa Agung. Jangan you baca perkara 1. Perkara 1, jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar yang sedang berlaku dan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam dalam persekutuan atau mana-mana bahagian adalah terancam oleh kerananya, maka Tuan Agong boleh mengeluarkan satu peristiwa darurat dengan membuat dalamnya pengumuman yang bermaksud sedemikian. Tapi dalam perkara 2, peristiwa darurat di bawah pasalnya boleh dikeluarkan sebelum. Mana terpulang pada Agong lah. Dia tak dengan tak nak buat lah. Jadi Agong fikirkan tak ada keperluan. Ini masalahnya, kamu challenge pula Agong. Artikel 40 lah, 150 lah dan sebagainya. Ini masalahnya, saya rasa tidak lain tak bukan. Kita bakal menghadapi krisis perlembagaan sekali lagi. Sebagaimana yang pernah kita alami tahun 1987. Jadi saya harap warga net, kita dah haru biru dah negara dah 3 hari. Kita 3 hari. 3 days to go. Ini seronok juga. Lalah kali dia kata. Tan Sri Muhyiddin menjelaskan bahawa beliau berada di luar ibu negara yang diletakkan di bawah kawasan-kawasan perintah kawalan. Dan dia telah pun melakukan sebanyak 21 kali ujian saringan COVID-19. Jadi mungkin inilah dia punya KPI atau Key Performance Index. Nak beritahu kepada rakyat, saya dah buat 21 ujian. Kalau 21 ujian tu gambarnya salah satu daripada plastik tu, jolok tu terkena pada atas gambar. Nah, ini saya melihat keadaan sekarang ni cukup tidak kondusif. Kenapa kerajaan tidak mahu memikirkan soal rakyat? UMNO minta mudah saja. Kita ketepikanlah soal bantuan 1,600, semua okeylah, kerajaan tak ada duit. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi yang UMNO minta pertama sekali moratorium ini diteruskan, dilanjutkan. Lain tak ada. Yang kedua, kita minta supaya EPF, duit kumpulan wang simpanan pekerja, itu duit pekerja. Duit dia, duit simpanan dia. Dia nak keluar, jangan ditahan. 3, UMNO kata selepas saja usai masalah COVID-19 nanti, nak diadakan pilihan raya. Itu saja. Yang kamu cerca Parti UMNO Bangga Negara, apa hal? Dan yakinlah saya, 2 bulan, berapa hari lagi? Hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad. Mereka yang berada di anjung kuasa hari ini tak boleh tidur malam. Mereka tak boleh tidur malam sekarang. Kerana memikirkan, apakah masa depan aku? Kekalkan aku bergelar sebagai Perdana Menteri. Kekalkan aku sebagai Menteri. Saudara Kamarul Kamal. Assalamualaikum Datuk. Aduh ni. Boleh komen sikit tak? Kalau nanti terdapat sebahagian ahli-ahli MP UMNO yang tak suka kepada PM Abah, disamping menyatakan dengan jelas tidak menyokong beliau. Apa jadi dengan sendirinya turunlah. Ada tak kenyataan dari Menteri Undang-Undang Taqiyuddin membidas tindakan lawyer tu? Tak ada. Taqiyuddin sekarang seronok jadi menteri. Usahkan kenyataan lawyer tu, kenyataan yang dibuat oleh Rais Yatim pun dia tak sanggah. Dia sebagai menteri, jaga undang-undang. Tok Din Sap, jolok-jolok terkena otak. Tak. Jadi masalah sekarang ni, kita
sebenarnya bila mereka dalam keadaan bergoyang, diorang dalam kedudukan yang tidak menentu, jangan dilampiaskan pada rakyat. Kerajaan harus melaksanakan terus. Kita bukan menentang kerajaan, kita menentang pimpinan kerajaan. Azmin terkejut. Nah, saya mahu warganet faham. Apa yang saya suarakan saban malam tidak lain dan tidak bukan adalah suara rakyat dan kehendak rakyat. Sudah sampai masanya saya nak bercakap dengan lembut, dengan baik. Tapi kadang-kadang selalu fikir, layak ke saya bercakap dengan mereka dengan nada yang begitu? Atau kalau mereka yang pekak, telinganya pekak kuali, tak mendengar. Mereka enak berada di anjung kuasa. Duduk ke sana ke sini, ada supirnya, rumah terjaga, duit ada dalam bank. Setiap bulan, buruk-buruk pun 30-40 ribu masuk dalam akaun. Rakyat nak minta 10 ribu nak keluar daripada duit simpanan. Bukan minta gaji 30-40 ribu macam mereka. Bukan minta gaji 5-60 ribu. Tidak. Yang rakyat minta, tolong luluskan. Buat satu dasar. Menteri Kewangan, Perdana Menteri, sehingga tangani EPF rakyat boleh keluar sekarang. Nak pakai duit 10 ribu sahaja. Sebab dalam simpanan lebih daripada 10 ribu. Kenapa nak ditahan? Oh, kerana kononnya EPF ini diwujudkan tidak lain dan tidak bukan kerana untuk menjamin masa depan bila mereka tak ada pension. Itu betul lah. Tapi nak menyawa macam mana nak menghadapi sampai umur 55 tahun ataupun 60 tahun? Rakyat tengah terkesan teruk sekarang ni. Ini bukan cerita main-main. Nick Mazuki, Assalamualaikum. Saya nampak kebanyakan menteri kabinet Abah ni tak buat kerja. Boleh kata semua makan gaji buta. Betul lah tu. Bunyi kerja kerajaan. Ini apa kata saudara Nick Mazuki? Bunyi kerja-kerja kerajaan sekarang dibuat oleh penjawat awam. POB menteri duduk diam makan gaji buta. Memanglah tugas menteri dia terima aja laporan daripada pegawai yang bagi cadangan. Izzat Amir, PM tak segan ke Presiden UMNO dengan Datuk Seri Najib Razak kena merayu untuk mendapat sokongan? Tak malu ke? Orang macam ini apa ada malu? Dia sedang menggapai kuasa. Dia tahu tak lama lagi. Ya, itulah. Adakah sukar Kumpulan Wan Sembilan benarkan keluar 10 ribu sebab akhirnya idea Najib Razak? Apakah kerana ini merupakan cadangan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak? Apa kerana ini datangnya cadangan dia daripada Datuk Seri Najib dan didukung oleh UMNO dan dipersetujui oleh Presiden UMNO, kerana datangnya daripada parti UMNO, pimpinan UMNO, maka cadangan itu dianggap tidak baik. Sebab itu saya kata, politik apa yang kamu mainkan? Jangan kamu mencaturkan politik semata-mata untuk kepentingan diri kamu. Semata-mata kamu takut nanti kamu hilang pengaruh. Ini bukan masanya untuk memikir soalan pengaruh. Sekarang rakyat tak nak fikir pun sebenarnya. Sama ada nak pilihan raya ke tak pilihan raya. Rakyat tak nak fikir. Yang rakyat nak sekarang ni, perut kami nak berisi. Balik rumah ada barang untuk dimakan. Jangan sampai rumah kami kena lelong. Itu yang rakyat fikir. Tak perlu pilihan raya pun tak payah. Tapi kalau dah rumah kosong, tak ada apa nak dimakan, nak suruh kita gigit segala papan-papan, segala besi-besi. Kereta datang pula gangster-gangster nak tarik. Kemudian datang surat bersetali arus daripada peguam-peguam untuk mengambil tindakan terhadap rumah yang akan dilelong. Rakyat akan bangkit. Mampukah kamu menahan kebangkitan rakyat? Kalau ini berlaku, sebab rakyat tuntut bukan duit orang lain. Duit EPF, simpanan hari tua. Tapi dah tua pun dah sekarang ni. Dah tua dengan masalah. Rakyat hari ni yang berusia 40 tahun, 50 tahun, nak tunggu lagi 5 tahun lagi tu, dia dah tua dengan masalah. Rambut tiba-tiba saja berubah jadi putih. Muka dulu kacak, handsome, bergaya. Isteri tengok dah tak cantik dah. Isteri di rumah pun dia tengok dulu selama ni menawan hati. Dah tak cantik dah. Nak cantik macam mana? Balik-balik kena sungut. Kena sontot aja. Balik rumah bini tanya, mana nasi, mana beras, mana gula, anak menangis apa semua. Dah tak cantik dah isteri tu. Usia baru 50 tahun.
Kalau dulu segak bergaya, aku ni pegawai, dulu bekerja di syarikat-syarikat. Pengurus lah, penolong pengurus. Handsome-nya suami aku. Sekarang dia tak tengok tak lawa dah. Itu dulu orang kata. Ada duit abangku sayang, tak ada duit abang melayang. Ini kita menghampiri keadaan begitu. Kenapa pimpinan kerajaan mengizinkan suasana ini berlaku? Kita warga cinta bangsa yang harmonis. Kita cinta damai. Kita bukan nak berbalah. Kita bukan nak balik rumah tu nak bergaduh dengan isteri kita. Kita nak tengok anak-anak membesar. Kita nak merawat cinta kasih kita bersama isteri. Tapi nak dirawat cinta kasih macam mana? Buah selasih pun tak ada. Tak adalah ku siram selasih di taman halang di laman ku tanam selasih di hujung halaman. Tak ada dah. Nak ada selasih macam mana? Nak ada kasih macam mana? Balik rumah kosong. Bila nak keluar rumah tu, isteri pula berdoa dengan mudah-mudahan bang dapat dah sikit bang. Ni anak ni. Okeylah sekolah tak ada, tapi jangan lupa. Sekarang ni budaya dah berbeza. Isteri kena bayar bil phone, tak banyak pun, RM50. Kita tak tuntut pun supaya kerajaan bagi tahu pada Maxis ke, Telekom ke, untuk waktu ini stop dulu. Tak ada. Maxis tak ada je bayar, potong. Putus hubungan. Telekom tak bayar. Sampai waktu, janda waktunya, you tak bayar. Bil berapa? RM150. Potong. Suami nak fikir macam mana? Mana lebih penting? RM100 nak bayar bil telefon ke? Atau RM100 nak beli beras? Wang RM100 ni sama ada nak bayar bil telefon atau nak beli beras? Bil elektrik datang. Bil air datang. Bil cukai itu ini datang. Yang beruntung mereka. Tasik Anda Kisnan, Maxis, kaya raya. Mau tak kaya sekarang ni, sejak duduk di rumah, zaman Covid ni, lain tak ada, main internet. Tutet, bil naik. Dah tak habis-habis, kena beli lagi. Haji Rahman, kenapa membebel kalah makcik bawang? Bukan membebel, dah geram. Sebab permulaan saya tadi, saya diacah oleh warga-warga RBA. Skill duit EPF. Azmi. Terima kasih, Meh. Most khusus. So, jadi, saya mengharapkan, Assalamualaikum, mana ni, Saudara Syah Kapar. Saya berpendapat yang si Abah ni sedang takut dengan bayang-bayangnya. Dulu sebelum dapat kuasa, mengutuk perjuangan UMNO. Tibalah nak ambil idea dari orang yang pernah dicemuh. Begitulah. Sebab dulu selama ni masa dia menubuhkan parti PBM, dia maki hamun. Dan sekarang ternyata dia tak punya idea. Dia tak ada pemikiran macam mana nak membangunkan, tak terfikir. Bila tak boleh nak fikir, ada idea baik, dia anggap sebagai idea tak baik. Ni cabar Nasimuddin keluarkan duit apa ni? Aduhai. Dan sekarang ni kita tengah tenat ni sebenarnya saudara. Kita cabar Nasimuddin keluarkan duit ke BPF. Kalau dia betul-betul prihatin pada rakyat, mesti dia berani. Dia tak berani sebab duit EPF tu dah tak ada. Banyak dah melabur ke saham. Itu silap kamu lah. Kamu jadi Perdana Menteri yang kamu suruh EPF nak selamatkan stock market. Itu bukan urusan kami lah. Tapi duit kami. Kami tak duit kami. Jangan kamu fikir kamu berkuasa, kau boleh lakukan segala-galanya. Itu duit simpanan. Berdosa. Sebab wang yang ada dalam EPF itu, wang hasil daripada titik peluh. Daripada keringat para buruh. Keringat pekerja. Bukan kakitangan kerajaan. Mungkin ada juga kakitangan yang ambil sikit EPF. Tapi sebahagian besarnya adalah para buruh yang di sektor awak, di sektor swasta. Bangun pagi, kalau dia duduk di setengah kota raya Kuala Lumpur, Ipoh sebagainya, bergelut dengan traffic jam. Takut kena marah dengan bos. Ya? Bangun awal, pergi ke pejabat, pergi ke perusahaan. Ismail Yusof, 5,000 pun tak apalah kalau boleh keluar sasak ni. Saudara Ismail Yusof,
Soalnya sekarang ni sampai rakyat kata okey lah, tak boleh 10 bagi 5 sudahlah. Begitulah tenatnya rakyat. Itulah dia fobia tengok longkang. Dan sekarang ni sampai rakyat minta tolonglah, please. Janganlah kamu merasa diri kamu sebagai raja. Jangan kamu merasa diri kamu sebagai Tuhan. Kasihanilah rakyat. Saya sebab itu saya nada saya tinggi sikit tadi. Sebab dalam perjalanan pulang saya tadi, saya tengok adik-adik kita yang berniaga tepi jalan tadi tu jualan nasi lemak dia. Saya tanya dengan adik-adik, macam mana hari ni jualan adik? Bang, dah tua-tua ni panggil abang ni rasa segar sikit kan. Bang, hari ni baru dapat RM20. Nasi lemak, lauk-lauk banyak lagi. Kalau tak terjual, maka dia mengalami kerugian. Jadi mohon semua rakyat Malaysia berbilang kaum dan agama, bangsa, sabar, sahabat, tolong share. Saya cuma minta daripada saudara semua, lain tak ada. Saya tidak minta daripada saudara untuk contribute duit, tidak. Jari yang ada, tekan saya share. Setiap kali saudara share di situ, bukan kena bayaran pun. Tidak akan mengurangkan database saudara. Cuma paling tidak kawan-kawan yang ada bersama-sama dengan saudara boleh dapat tengok, dapat merasai denyut nadi, denyut perasaan, keperitan rakyat hari ini. Paling tidak pun mereka dapat memahami. Betul tadi, mari saya tengok ni. Asia boleh pula ditolong. Itulah. Jadi bila benda ini berlaku, kalau kamu Asia kamu tolong, emas kamu biarkan terlingkup, EPF kamu tak pergi keluar, ni apa hal? Apa hal ni? Apakah kamu ada kepentingan? Saudara Effendi Harun marah. Saya merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Sebab itu, kalau itu keadaannya, cepatlah dia turun, cepatlah kita buadakan pilihan raya untuk kita melaksanakan reform. Untuk kita melakukan correction. Yang salah, kita akan hadapkan ke mahkamah. Itu saja. Saudara Ahmad, biasa-biasa, luluskan EPF. Memang luluskan kita PSP je permintaan kita. Bukan nak minta duit daripada kantong negara. Duit kita. Datuk MP UMNO dalam kabinet tu main peranan lah, desak Midin benarkan, dah desak kabarnya. Saya dipahamkan bila mesyuarat kabinet ada Menteri UMNO nak bersuara, suara mereka bagaikan terhalang. Saya nak cerita lebih tak boleh sebab ini rahsia kabinet. Nanti datang pula pihak polis, pula pihak SKM kata mana Datuk dapat tahu rahsia kabinet. Setiap perbincangan dalam kabinet tak boleh diketahui. Kita tak boleh tahu. Sebab itu rahsia. Sebab ahli-ahli anggota Kejamaah Menteri pun dah angkat sumpah bahawa dia akan menyimpan rahsia. Sebab itu bila saya berbual dengan ahli-ahli kabinet, mereka takut nak bercerita. Saya faham benda begitu. Jadi memanglah saudara kata tadi Tan Sri Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan ini mengingatkan saya waktu dalam perjalanan ke PWTC pada hari Jumaat, waktu untuk menentukan, untuk menandatangani SD supaya Tan Sri Muhyiddin ini dilantik sebagai Perdana Menteri. Waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi panggil semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional menandatangani perakuan bersumpah SD, bersetuju nak hantar pada Agong untuk Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali bertanya pada saya, ni nak lantik Muhyiddin ni apa hal lah Tok? Saya kata tak tahulah aku. Mungkin gamaknya dah tak ada ni. No, Muhyiddin tak boleh buat kerja, dia pemalas. Ini mengingatkan saya kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah kepada saya dalam kereta jam sekitar 3.45 petang. Lepas sembahyang Jumaat, kita makan tengah hari di rumah dia. Dia kata, "Tok ikut saya pun ikut naik kereta dia. Pergi ke PWTC tingkat 8. Bukan tingkat 9, tingkat 8 di Pejabat Barisan Nasional. Di situ ada sama mulianya hati Datuk Seri Najib. Mulia Datuk Najib, dia sign SD tu. Setuju Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tapi Tengku Razali berpesan dalam kereta saya, Datuk tengoklah, dia kata, saya khawatir masalah sebab Muhyiddin ni pemalas. Dia pernah jadi timbalan menteri saya. Saya ramai timbalan menteri saya, dia kata. Termasuklah Rafidah Aziz, Datuk Seri Najib. Tapi tak sama, Muhyiddin ni pemalas, dia kata. Ini kenyataan. Jadi bila keadaan begini, malah nak fikir.
Bila dia malah fikir, betul lah kata kenyataan Tengku Razali itu. Jadi kalau begitu keadaannya, 2 bulan nanti itu, perlu dibawa usul undi tidak percaya. Kalau betul lah Datuk Seri Syahidan berjaya membawa usul kepercayaan pada Tan Sri Muhyiddin pun, bagus juga. Kerana tak mengundi usul kepercayaan itu, samalah juga dengan usul tidak percaya. Ya. Jadi kita mengharapkan 2 hingga 6 bulan itu, terus. Tapi kena ingat, untuk menolak Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, bukan kita menentang kerajaan. No. Kita tidak mahu the chief executive get out. Kita nak orang baru. Siapa? Terpulanglah pada pemikiran Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Bukan mana kita nak menyanggah keputusan Agong. Tak. Kerana waktu SD design, silapnya orang UMNO pun ada silap jugalah. Ahli-ahli parlimen UMNO pun silap juga. Kerana tak fikir boleh tak boleh ni, Tan Sri Muhyiddin ni sign bagi pada Agong. Agong tengok memang betul ada sokongan, dia lantiklah Tan Sri Muhyiddin. Sekarang dah tak betul, dah tak boleh. So jadi kalau begitu, buatlah usul dia tak percaya. Apa ada masalah? Negara kita negara demokrasi. Jangan dianggap usul undi tidak percaya pada Tan Sri Muhyiddin ni sebagai menentang kehendak Agong. Ini saya marah ni. Tadi dekat PWC ada orang bercakap, Datuk, kalau usul dia tak percaya pada Tan Sri Muhyiddin ni, jadi menentang titah Agong. Hei, saya kata, Agong pada fikiran bagi dia, dia rasa yakin boleh mendapat kepercayaan. Sekarang terbukti tak dapat kepercayaan. Agong takkan marah. Jadi agak-agak Datuk, siapalah yang layak jadi Perdana Menteri? Yang layak jadi Perdana Menteri sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang teruk bening sekarang ni, kerana kononnya Datuk Seri Najib tak boleh. Sebab beliau telah pun didapati bersalah oleh mahkamah. Melainkan dia melalui proses mahkamah, mahkamah rayuan. Kalau mahkamah rayuan dia kata tak bersalah, okeylah. Boleh Tan Sri Muhyiddin, bolehlah dia Datuk Seri Najib. Ataupun Datuk Seri Zahid. Tapi Datuk Seri Zahid dia memilih untuk membersihkan diri dia melalui proses perbicaraan mahkamah. Dia tak bercakap pun dia nak apa-apa jawatan. Dia nak bersihkan diri dia. Kalau dia dah bersih, dialah jadi Perdana Menteri sebab dia Presiden UMNO. Kalau tak ada pun, sekarang ni untuk sementara, ada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Orang yang tentu bersih, yang tak ada rekod. Dia tak ada rekod. Dia tak ada rekod dia korup, dia tak ada rekod menghina orang, dia tak ada rekod mencuri duit rakyat, dia tak ada rekod kebas duit negara. Malahan duit dia sendiri pun dia terima pada negara. Ada bank bagi pada UMNO, ada tanah bagi pada UMNO. Ada duit dia tubuhkan syarikat ini Pernas Edah. Akhirnya dilingkupkan oleh mereka. Jadi ada 3 kos. Yang keempat, worst scenario apa semua tu, okeylah nakkan pembangkang, kumpulan mereka, ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh lah kerana kes semburit. No, dulu tu yang kau simpan tu, Azmin, tu apa hal? Syuami Yusof yang layak PM yang sedang bercakap. No, saya tak layak. Saya cuma sebagai pengkritik sosial. Saya memilih diri saya sejak dulu lagi. Saya tidak mahu menyertai politik ini kerana saya tahu masuk politik ini kemungkinan untuk saya buat kesilapan. Biarlah saya menjadi sebagai pengkritik sosial. Sebab saya latar belakang saya sebagai penulis. Kita melihat pandangan seorang wartawan berbeza dengan pandangan awam. Kalau secawan kopi, itu, kita tidak melihat kopi itu. Kita melihat apa yang ada dalam cawan itu. Dari mana cawan itu dibuat? Apakah cawan itu cawan plastik? Apakah cawan itu cawan kaca? Apakah cawan itu cawan porselin? Lapik cawan itu ada piring. Itu kami melihat. Saya dibesarkan, saya dididik untuk melihat dari segi itu. Jadi bila saya bercakap soal politik, kita melihat pelbagai aspek. Kita bukan melihat seorang gadis itu cantik begitu saja. Tidak. Kita nak tengok kalau gadis itu keturunan dari mana. Bapa dia siapa? Anak siapa? Sebab bagi kita melihat kalau pokok itu baik, dia akan mengeluarkan buah yang baik. Sebab itu saya tidak menyalahi kalau saudara merasakan Datuk Seri Najib itu pokok yang baik. Benar. Sebab pokok durian dia akan keluarkan buah durian, dia tak akan keluar buah pisang. Tapi jangan lupa, sebagaimana di Indonesia selalu bercakap, bapaknya sebagai mualim, anaknya maling. Memang begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dah menunjuk. Bapanya rasul, nabi, anaknya tak nak ikut. Apa yang berlaku pada Nabi Allah Nuh. Dah buat kapal semua, panggil anak naik, tak nak juga.
Itu dari segi kalau orang kata Tan Sri Muhyiddin nak bapak dia dulu tu sebagai apa? Ini guru agama. Okey, kita terima. Tapi apakah pendidikan itu sama? Jadi saya rasa betul lah. Untuk saat ini untuk memperbaiki tak lama pun. Untuk saat ini bersama kita menyokong supaya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali supaya boleh dapat memperbaiki segala kerosakan. Saya cakap terang-terang ya. Saya kadang-kadang merasakanlah. Sebab tu saya dah sebut dalam 5-6 kali dulu. Tengku Razali sebagai seorang pelayar ataupun seorang pedagang ataupun dia pengembara. Dia mengembara meninggalkan rumah dia. Sebelum dia tinggalkan rumah dia cukup lengkap. Air ada, api ada, makanan ada. Dia pulang saja kembali ke rumah dia. Dia tengok semuanya telah kosong. Itulah yang dialami oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Waktu dia tinggalkan rumah ini dalam tempayan itu penuh dengan air. Balik-balik yang bersarang adalah tikus-tikus mondok. Dia balik saja, dia buka saja almari, baju-baju semua sudah koyak, rabak, dimakan oleh lipas, tidak dijaga dengan baik. Dia balik saja, dia tengok tiang seri rumah dia tu sudah mereput, dimakan oleh parasit. Inilah yang dialami oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Dia sekarang ni kalaulah diberi kesempatan untuk dia memimpin, tidak lain tak bukan nak memperbetulkan balik tiang seri, nak mengisi balik air dalam tempayan. Bukan satu kerja yang mudah. Saya kena bagi tahu awal-awal supaya besok kalau dia tak dapat melaksanakan juga besok nanti maki saya pula. No, saya bagi tahu awal-awal sebab rumah yang ditinggalkan olehnya itu sudah lompong. Saudara nak lantik Datuk Mak Hassan. Datuk Mak Hassan bukan ahli parlimen. Bukan saya tak setuju, Datuk Mak Hassan tu baik. Tetapi masalahnya Datuk Mak Hassan bukan ahli parlimen. Kalau dia bertanding di Rembau ganti tempat Khairi Jamaluddin, dia juga layak juga Perdana Menteri sebab dia adalah timbalan presiden. Saya sebagai warga UMNO, ahli UMNO akan mempertahankan beliau. Kalau ada orang mengatakan untuk masa begitu, saya akan mempertahankan beliau. Tapi kalau ada yang banyak kata lebih apa semua tu buat perbezaan, tak boleh lah. Datuk Seri Najib Tun Razak bakal ke-9 Ramli. Ini saya kata tak boleh. Kita jangan mengatasi undang-undang. Negara kita is a law. Negara yang no one is above the law. Jadi saya mengharapkan saudara, dalam keadaan kita begini, bersama kita berusaha. Pertama-tama lagi, juga yang boleh jadi Perdana Menteri, tak salah. Ambil Tuan Ibrahim Tuan Man daripada Parti PAS, asaskan dalam Muafakat Nasional. Tapi, janganlah duduk dalam Perikatan Nasional. Kukuhkan Muafakat Nasional. Pak Lah lagi bagus daripada PM sekarang. saya minta saudara yang warga kita ni, let us talk. Lebih baik kita bercakap fakta yang sekarang ni, bukan yang lepas. Kita nak mengimbau terbaiknya, kita tak akan dapat lagi lah seorang presiden, seorang Perdana Menteri sebaik Tun Razak. Yang pemikirannya lain tidak bukan adalah untuk negaranya, pembangunan rakyatnya. Kita tak akan dapat lagi seorang pemimpin yang tegas seperti almarhum Tun Dr. Ismail. Tegas. Kita juga kehilangan Perdana Menteri seperti Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman. Almarhum Tengku Abdul Rahman, lain dia tak ada, survival. Walaupun dia dikecam macam-macam. Peringkat awal dulu pun kita tengok Tun Hussein On pun sama juga. Begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir, peringkat awal. Tetapi setelah dia berada di anjung kuasa, dia dah sedap dengan kuasa itu, mula dia mencipta satu. Dia ubah itu, ubah ini. Jadi akhirnya rumah sengit. Naik Pak Lah, peringkat awal Pak Lah, Mr. Clean Man. Rakyat menyokong habis-habisan. Tapi berlaku pula ketirisan, ketempangan. Sebab itu saya kata, ada lagu tu. Lagu apa Ganesha? Perahu bangsaku berlayar di tengah samudera. Tapi kenapa di tengah perjalanan berlaku ketempangan? Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Satu benda yang amat malang. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara tenangkan fikiran, berdoalah agar yang mana minta daripada EPF tu supaya EPF atau KWSP mengizinkan supaya anda boleh dapatlah balik duit anda. Sekian, terima kasih dan selamat malam.